Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Yazid bin Abdul Razak. Nombor matrik 261481. Saya merupakan pelajar Universiti Utara Malaysia yang mengambil jurusan Ijazah Sarjana Muda, Pengurusan Kerja Sosial. Pandemik COVID-19 adalah sangat bahaya dan telah pun meragut jutaan nyawa di seluruh dunia, dan di Malaysia juga telah mengakibatkan lebih kurang 100 lebih kematian pada masa ini. Masyarakat perlulah sedar tentang bahayanya pandemik coronavirus 2019 ini dan perlu melakukan apa yang diarahkan oleh kerajaan bagi mengelakkan penularan wabak ini terus berlaku. Sebelum itu, saya memperkenalkan dahulu apa itu COVID-19. Pandemik COVID-19 atau dikenali sebagai wabak pandemik coronavirus 2019 di peringkat global. Ianya mempunyai berkaitan dengan epidemiologi, iaitu pasar makanan laut dan haiwan yang besar di Bandaraya Wuhan, Hubei, China. Ianya bermula pada Disember 2019 dan diiktiraf oleh WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai pandemik pada 11 Mac 2020. Cara tersebar influenza iaitu melalui titisan pernafasan daripada batuk atau bersin selama 14 hari. Gejala atau simptom yang dialami oleh seseorang yang berkemungkinan dijangkiti COVID-19 ini ialah demam, batuk, sesak nafas dan mungkin mengalami radang paru-paru. Penyakit ini akan menyebabkan gangguan pernafasan akut terganggu dan menyebabkan kematian terutama sekali kepada individu yang mungkin mempunyai antibodi yang lemah seperti warga tua. Antara langkah pencegahan yang kita perlu amalkan untuk mengelakkan daripada dijangkiti COVID-19 ialah dengan membasuh tangan. Basuh tangan dengan cara yang betul, menutup mulut apabila batuk, mengekalkan jarak dari orang lain dan melakukan pengasingan diri selama 14 hari untuk orang yang mungkin disyaki terjangkiti. Seperti yang kita dapat lihat, usaha kerajaan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mengelakkan penularan wabak COVID-19 ini, iaitu dengan melakukan sekatan perjalanan, kuarantin, pengurungan, penangguhan acara dan pembatalan serta penutupan kemudahan awam. Hal ini dapat menyebabkan virus COVID-19 ini tidak tersebar dengan meluas. Fokus saya adalah berkaitan dengan ancaman pandemik COVID-19, iaitu kesan kepada emosi dan tingkah laku jika tak diurus dengan baik, kerana setiap perubahan yang berlaku dengan drastik akan menyebabkan emosi seseorang terganggu, seperti yang kita lalui, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kita, dan hal ini akan menyebabkan kebimbangan atau kemurukan yang kerap hingga menjejaskan tidur, membataskan aktiviti harian kita serta mengurangkan selera makan. Antara tips penjagaan kesihatan mental semasa PKP adalah saya akan kemukakan 5 cadangan, iaitu ketahui fakta ataupun sumber yang tepat berkaitan sebarang berita ataupun info mengenai COVID-19 bagi mengelakkan kebimbangan dan keresahan dalam diri setiap individu. Yang kedua adalah tumpu kepada maklumat yang ingin diketahui ataupun tapis terlebih dahulu maklumat yang kita terima untuk tindakan lanjut.
Hal ini dapat mengatasi pemikiran negatif kita terhadap sebarang berita dan tidak menghadkan aktiviti yang berfaedah, seperti kita merancangkan aktiviti harian kita bagi mengelakkan berlaku kebosanan, terutama sekali di kalangan kanak-kanak. Seterusnya, melakukan rutin harian seperti biasa, tetapi dengan mengikut apa yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu bersenam di rumah, makan dengan teratur, membaca buku dan tidur dengan cukup. Hal ini dapat mengelakkan berlakunya keresahan dalam diri. Jika kita tidak cukup tidur, emosi kita akan mudah terganggu. Berikutnya adalah hubungan sosial antara ahli keluarga dan rakan-rakan. Jika kita tinggal di rumah, kita juga boleh mengeratkan silaturahim dengan ahli keluarga dan rakan-rakan juga menggunakan platform media sosial ataupun internet. Oleh itu, kita tidak akan mudah berasa bosan jika tinggal sendirian di rumah. Akhir sekali, ketenangan dengan melakukan aktiviti yang disukai, iaitu senaman pernafasan bagi mengelakkan kita terlalu berfikir kepada COVID-19. Kita juga dapat mendengar muzik, memasak, berkebun dan melakukan apa-apa jua aktiviti ataupun hobi yang disukai bagi mengelakkan kemurungan ataupun masalah kesihatan dan juga daripada berlakunya kebosanan apabila berada di rumah. Itu saja daripada saya, dan saya harap tips itu sangat berguna kepada semua lapisan masyarakat. Sekian, terima kasih.